Selamat petang, salam sejahtera. Isu kali ini ialah membongkar tentang budget dan peruntukan untuk para pembangkang. Sebelum saya teruskan isu ini, janji Anda share video ini supaya semua orang yang cuba memprovok kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim tidak dapat lagi memprovok tentang peruntukan kononnya tidak sama rata, tidak adil dan tidak diberi peruntukan. Rupa-rupanya ini rahasia, ini yang kita tunggu-tunggu, kupasan yang kita tunggu-tunggu, mengapa peruntukan itu menjadi isu yang amat-amat diguna pakai oleh pihak pembangkang. Rupa-rupanya itu bukan salah daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya itu bukan salah Anwar Ibrahim, tapi ramai orang dalam media sosial menyatakan kononnya semua itu salah Anwar Ibrahim dan macam-macam lah. Nah, petang ini saya akan kongsikan dengan Anda semua. Rupa-rupanya kerajaan sebenarnya menunggu tawaran Perikatan Nasional untuk merundingkan peruntukan ahli parlimen pembangkang. Tetapi malangnya menurut laporan yang saya akan bacakan ini, mereka masih tidak mengemukakan rundingan ataupun permohonan secara rasmi. Jadi saya nak kata ginilah, kalau nak duit tapi tak pernah minta, jangan salahkan orang. Ada orang ini dia cakap dia tak dibagi duit, tapi ditanya pernah sudah minta, dia kata tak pernah minta. Itulah ceritanya. Apabila Pakatan Harapan ataupun kerajaan ditanya tentang peruntukan pembangkang, kerajaan kata perlu permohonan dan juga ada tawaran rundingan. Tetapi rupa-rupanya sehingga ke saat ini Perikatan Nasional belum lagi mengemukakan tawaran atau rundingan secara rasmi. Itu yang menjadi persoalan. Jadi sekarang ini rakyat di kawasan yang dipimpin oleh parti pembangkang ataupun ahli parlimen pembangkang, kalau tidak cukup peruntukan, jangan tanya Anwar, tanya ahli parlimen Anda. Itu baru tepat. Kerajaan tidak menetapkan syarat kepada Perikatan Nasional untuk mengagih peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Sebaliknya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata, kerajaan menunggu tawaran rasmi daripada blok pembangkang itu. Beliau berkata, walaupun Perikatan Nasional yang memulakan isu itu dengan meminta peruntukan kerajaan turut diagihkan kepada ahli parlimen pembangkang, namun mereka tidak memberikan maklum balas sewajarnya apabila diminta mengemukakan tawaran rasmi. Itu yang saya katakan tadi. Mereka mulakan isu ini untuk meminta peruntukan daripada kerajaan supaya ahli pembangkang pun, ahli parlimen pembangkang pun menerima agihan peruntukan, tetapi malangnya mereka tidak memberikan maklum balas sewajarnya apabila diminta mengemukakan tawaran rasmi. Itulah yang saya kata tadi, perumpamaan yang mudah. Kata tak dapat duit, tapi bila ditanya sudah minta duit kah belum? Belum minta. Jadi macam mana nak diberi kalau tak diminta? Itu. Anda kena faham, kerajaan dengan pembangkang itu memang jauh bezanya. Dan siapa-siapa pun yang akan jadi kerajaan pasti akan melakukan perkara yang sama. Jangan hanya menuding kepada Anwar Ibrahim. Dahulu, waktu kerajaan dipimpin oleh Ismail Sabri Yaakob, bagaimana pihak pembangkang mendapat peruntukan di kawasan ahli parlimen mereka? Melalui MOU. Mereka menandatangani perjanjian MOU dengan Ismail Sabri Yaakob, dan Ismail Sabri Yaakob telah pun menetapkan beberapa syarat dalam MOU itu dan dipersetujui. Akhirnya, ahli-ahli parlimen daripada parti pembangkang ketika itu, yaitu Pakatan Harapan, mendapat peruntukan ahli parlimen. Baru adil kan? Bukan Anwar saja yang lakukan, semua lakukan. Jadi, persoalannya, mengapa Perikatan Nasional belum mengemukakan permohonan ataupun tawaran secara rasmi ini? Itu persoalannya. Kata Timbalan Perdana Menteri kita, saya memang menunggu tawaran daripada Perikatan Nasional. Tetapi setakat ini kita belum menerima surat permohonan rasmi, kata beliau.
Sudah 5 bulan masih belum ada surat rasmi. Apa sebenarnya niat mereka dan apa sebenarnya yang mereka mau lakukan? Takkanlah nak tunggu sampai 2 tahun, 3 tahun barulah memohon peruntukan pula. Kata Timbalan Perdana Menteri lagi, kita perlu melihat permohonan rasmi itu kerana melaluinya kita akan tahu apabila tawaran mereka, katanya. Beliau berkata demikian ketika sidang media sempena Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri anjurannya di Pusat Konvensi CIDB di Jalan Sultan Tengah Petrajaya di sini hari ini. Turut hadir di majlis berkenan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg serta isteri Puan Sri Jumaini Tuanku Bujang. Mengulas lanjut, Fadilah berkata, ketika pentadbiran terdahulu, kerajaan terdahulu, peruntukan disalurkan kepada pembangkang selepas perundingan dijalankan antara dua pihak. Kata beliau, perlu diingat, ketika kerajaan keluarga Malaysia, pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ada perjanjian persefahaman MOU dan ada perundingan. Tetapi ini belum berlaku lagi, walaupun Perikatan Nasional diminta mengemukakan tawaran kerana syarat bukannya dari kerajaan. Kita cuma menunggu tawaran daripada mereka. Kerana mereka yang buka, memulakan atau membangkitkan isu peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Jadi, mereka lah yang harus membuat tawaran, kata Timbalan Perdana Menteri lagi. Fadilah mengakui Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan ada menemuinya minggu lalu. Namun, ia bukanlah perjumpaan rasmi untuk membincangkan tawaran Perikatan Nasional. Saya sudah beberapa kali memberitahu mereka supaya membuat tawaran hitam putih. Kerana selagi kita tidak menerima tawaran rasmi, maka tidak akan berlaku perundingan, katanya lagi. Sementara itu, beliau mengulangi pendirian Gabungan Parti Sarawak GPS untuk memastikan kerajaan persekutuan sekarang kekal stabil dan kukuh untuk meletakkan Malaysia di landasan tepat bagi memulihkan ekonomi dan memastikan kesejahteraan rakyat. Kata beliau lagi, jika kita terus berpolitik, kita akan jauh ketinggalan berbanding negara ASEAN lain. Katanya ketika diminta mengulas laporan sebuah portal berita semalam yang mendakwa ada cubaan untuk menyingkirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas hanya beberapa bulan pembentukan kerajaan perpaduan. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan tentang peruntukan pembangkang yang kita tak pernah tahu sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.